cakap kalau nak berjaya, kita kena cermin diri kita lah. Alam sekeliling kita. Kalau kita dah miskin, takkan kita nak sentiasa hidup dalam kemiskinan. Kita mesti keluar daripada kemiskinan. Kita mesti lebih berusaha. Tak ada siapa yang dapat menjayakan diri kita, maka diri kita sendiri. Kemiskinan bukanlah satu isu baru yang perlu dibincangkan dan ia bukanlah suatu untuk diwarisi, tetapi boleh diatasi menerusi satu kaedah, iaitu penekanan terhadap pendidikan. Kecekalan seorang ibu tunggal, Puan Hamidah Muhammad Noor, yang membesarkan 7 orang anaknya demi untuk melepaskan dirinya dari belenggu kemiskinan, menjadi paparan Al-Barakah kali ini. Kita saksikan. Mempunyai keluarga dan kehidupan yang selesa semestinya menjadi satu keperluan dalam menjalani kehidupan hari ini. Namun, jika kehendak hidup itu menuntut lebih daripada apa yang ada, terpaksalah diri sendiri membanting tulang menjana ekonomi keluarga. Puan Hamidah Muhammad Noor, di sebalik wajah ceria wanita separuh abad ini, masih basah di lipatan memori Hamidah peristiwa kematian suaminya. Mendung datang tanpa diundang. Pada 2002, suaminya maut dalam satu kemalangan jalan raya. Tak tahulah, blank kat kepala lah. Nak fikir, bukan fikir apa, bukan kita merata apa. Cuma fikir besarnya Allah Ta'ala bagi cabaran dekat kita. Lepas tu fikir macam mana nak membesarkan anak 8 orang. Sebenarnya dia 8, seorang dah meninggal. Waktu tu macam sangat kritikal lah. Sebabnya tak ada tempat bergantung. Mak syarat mengandung, sumber kewangan memang tak ada. Tambahan pula, waktu tu memang macam adik-beradik semua sedang bersekolah kan. Memang agak huru-hara. Kita tak tahu mana nak cari punca rezeki. Bermula dari itu, Hamidah cekal membesarkan 7 orang anaknya seorang diri. Hasil dari bantuan keluarga dan kumpulan wang simpanan pekerja arwah suaminya, ibu tunggal ini bertekad melihat anak-anaknya berjaya. Kekangan tu rasa macam kadang-kadang macam give up sangat. Rasa macam nak berhenti je sekolah, nak tolong mak kan. Tapi waktu tu mak memang tak kasih berhenti. Dia kata walau apa pun terjadi, sekolah tu memang kena teruskan. Dia kata itu amanat daripada arwah ayah lah. Dia kata walau apa pun yang terjadi, mak akan cuba sedaya upaya cari duit juga nak menampung kami sekeluarga. Kerana ketiadaan tempat bergantung, keluarga yang pada mulanya menetap di Terengganu ini berpindah ke kampung halamannya di Sungai Besar, Selangor. Bermula dari itu, Hamidah berkhidmat sebagai pembantu di kantin sekolah Seri Makmur, Sungai Besar, yang terletak kira-kira 500 meter dari rumahnya. Dengan pendapatan sekitar RM400 sebulan, ternyata gagal memberinya kehidupan selesa. Bagi anak-anak pula, jangan terfikir soal mewah. Sedang belanja ke sekolah pun belum tentu ada. Inilah rutin Hamidah, dari memasak, melayan kerenah pelajar, sehingga tugas-tugas pembersihan kantin. Haji Mah Isa Abdul Ghani, pengusaha kantin, punya pendapat tersendiri terhadap ibu tunggal ini. Keadaan dia memang bagus. Dia satu ibu yang katakan ibu musalli lah. Sebab anak-anak dia pun berjaya.
Dia kerja taat. Apapun tekad wanita ini satu, menyara kehidupan keluarga demi melihat anak-anaknya ke peringkat tinggi. Cik, sehat? Semua ada anak-anak ya? Ada. Kekangan hidup yang tidak berkesudahan akhirnya disuluhi sinar apabila keluarga ini dibantu oleh Lembaga Zakat Selangor. Hamidah dan keluarga diletakkan dalam kategori asnaf fakir miskin dan diberi penekanan terhadap pembangunan pendidikan dan insan. Bantuan bulanan yang diberikan kepada setiap anak yang bersekolah bermula tahun 2002 ternyata banyak memberi perubahan kepada keluarga ini. Pada segi pendidikan memang tak ada masalah. Bila bantuan zakat tu diterima, mereka akan beri untuk daripada segi peralatan, dari segi pakaian, yuran. Bagi keluarga ini, kemiskinan dan pendidikan adalah sangat rapat kaitannya. Apatah lagi dalam kondisi yang amat terbatas. Hanya ilmu dan pendidikan saja yang boleh merubah kemiskinan dari terus diwarisi. Ternyata, motivasi yang sering diberikan si ibu memberi impak yang besar kepada anak-anaknya sehingga berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam pelajaran. Saya cakap kalau nak berjaya, kita kena cermin diri kita lah. Alam sekeliling kita. Kalau kita dah miskin, takkan kita nak sentiasa hidup dalam kemiskinan. Kita mesti keluar daripada kemiskinan. Kita mesti lebih berusaha. Tak ada siapa yang dapat menjayakan diri kita, melainkan diri kita sendiri. Fatimah, anak keempat dari adik-beradik ini, mendapat keputusan 10A dalam peperiksaan SPM pada 2007 dan sehingga kini berjaya melanjutkan pelajarannya di University Child's Impact Republic Czech. Pesanan ibu menjadi penguat semangatnya. Suruh belajar rajin. Kalau macam saya belajar tak rajin, mak saya pun tak dapat tolong saya. Diri saya je lah yang dapat tolong. Hari ini merupakan hari terakhir Fatimah di rumah ini. Esok dia akan ke LCCT untuk penerbangan pulang ke Republik Czech. Berdasarkan bancian yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Selangor pada tahun 2008, jumlah keseluruhan fakir miskin di negeri Selangor adalah berjumlah 18,635 orang. Dan sudah tentu, angka ini bukanlah sesuatu yang wajar untuk kita banggakan. Jadi, apakah peranan kita dalam membasmi kemiskinan? Adakah sekadar memeluk tubuh tanpa memikirkan nasib mereka ini? Saksikan paparan seterusnya. Perjalanan hidup yang berliku mengajar ibu tunggal ini, Hamidah, untuk terus kuat dalam menjalani kehidupan di muka bumi Allah. Harapan si ibu untuk Fatimah amat tinggi. Hari ini, Fatimah akan menaiki penerbangan pulang ke Republik Czech bagi meneruskan pengajiannya dalam jurusan kedoktoran di sana. Walaupun pahit untuk melepaskan pelukan ibu tersayang, matlamat untuk belajar perlu didahulukan. Harapan saya bila besar nanti, saya nak grad jadi seorang doktor. Lepas tu nak bantu keluarga saya. Saya tak nak tengok lagi mak saya kerja. Lepas tu membantulah keluarga saya, adik-adik semua. Farhana, anak kedua dari 7 beradik, menamatkan pengajian dalam jurusan pendidikan di UPM. Farhana memilih menjadi guru di Sekolah Menengah Engku Aziz Sabak Bernam. Anak sulung dalam keluarga ini
Muhammad Hatta kini bekerja sebagai eksekutif di sebuah syarikat swasta di ibu negara. Berkat doa dan kecekalan si ibu, prestasi semua adik-beradik ini amat membanggakan. Hari ini hidup mereka tidaklah sesempit dahulu. Tidak perlu lagi si kakak mengutip shilling bagi menanggung belanja sekolah adik-adiknya. Bantuan dari Lembaga Zakat Selangor cukup untuk semua. Ya, zakat tu dia membeli lorong pada kita, memberi jalan pada kita. Tapi apa-apa hal kita diri kita sendiri juga. Kalau dia orang bagi tapi kita sendiri tak ada kesedaran, tak jadi apa pula. Dia dah bagi jalan, kita kena usahalah sendiri. Lembaga Zakat Selangor mengambil langkah membantu dan memantau pendidikan anak asnaf fakir dan miskin sejak dari bangku sekolah lagi. Fokus pendidikan kepada anak-anak asnaf ini agar keluarga mereka kelak mampu membawa perubahan dalam keluarga.